Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ nak menerangkan akan situasi yang berlaku semasa FJ pergi ke jalan yang FJ kata jalan Manung ke Parit tu lah. Okey, berkaitan dengan jalan tersebut. Okey, kalau diikutkan daripada ruangan komen yang FJ baca tersebut, okey, FJ baca ramai yang kata FJ sebenarnya tersalah jalan. Bukan itu jalan Manung Parit. Jalan Manung Parit adalah jalan yang lain. FJ lalu jalan yang lain. Jadi dekat sini FJ nak terangkanlah situasi pada malam tersebut, apa sebenarnya yang berlaku. Okey, sebenarnya pada awal sebelum FJ nak rakam video di kawasan tersebut, pada malam tersebut sebenarnya FJ kalau diikutkan kena lalu ataupun FJ dah rancang untuk lalu jalan Pondok Tanjung. Okey, kalau ikutkan laluan yang FJ nak lalu tu jalan daripada Alor Pongsu ke Kubu Gajah, kemudian Kubu Gajah ke Pondok Tanjung, pergi ke Taiping, kemudian daripada Taiping tu akan pergi ke Batu Kurau, pergi ke Batu Kurau, kemudian pergi ke Redang Panjang, lalu ada kebun sawit kat situ. Jalan tu jalan terpencil lah, belah-belah selama lah ni. Senang cerita, kalau ikutkan pada malam tersebut FJ nak lalu di belah-belah selama. Tetapi apa yang berlaku ialah pada malam tersebut apabila FJ tengok keadaan cuaca memang nampak seperti macam nak hujan lebat lah. Apabila FJ tengok awan ada guruh dan sebagainya dekat belah-belah selama tu, dekat bahagian belah selama tu. Jadi pada malam tersebut FJ mengambil keputusan untuk cancelkan lah akan rakaman pada malam tersebut. Okey, dan waktu tu FJ dah deal dah. Maksudnya FJ dah rancang dengan Apek Guban. Apek Guban dia tinggal kat Pening. Okey, Apek Guban tu dia duduk kat Pening. Jadi kami pun dah rancang apa semua, dia nak datang ke Bagan Serai dan sebagainya lah. Jadi FJ pun bila dah tu last minute FJ cakap kat dia, kita cancel lah jalan malam ni sebab FJ tengok cuaca macam nak hujan lebat ni. Sebab kalau kat kawasan Selama tu nanti dia kalau hujan lebat dekat jalan tu air akan naik. Maksudnya kereta kena berhenti berapa jam lah, tak boleh lalu jalan tersebut. Jadi atas faktor FJ tak nak ambil risiko, FJ tak nak pergi lah jalan pada malam tu di sebelah Selama tu. Okey, Assalamualaikum. Patutnya malam ni FJ sepatutnya buat video jalan seram tau malam ni, sebab dah rancang apa semua. AJ pun dah set up kamera semua, baik punya set up kamera apa semua kan, barang semua dah ready lah apa semua. So petang tadi cuaca elok, panas apa semua kan. Ingat malam ni tak hujan lah kot, sebab dah panas apa semua. Tapi bila sekarang ni pukul 9.30 ni FJ dah get ready nak pergi apa semua, nak sedia lah pergi ke Bagan Serai ni. Tengok guruh kat langit macam teruk lah pula guruh tu kan. Baru takut macam hujan lebat lah, hujan lebat. Lepas tu ni dah hujan ni kat depan korang ni. Cermin kereta FJ pun dah menitik-nitik air lah. So kemungkinan kena cancel lah kot malam ni. Stress FJ sebab dah banyak kali tangguh ni. Aduh. Jadi FJ pun mesej kepada Apek Guban. FJ tanya dia dah gerak daripada Pening ke belum. Kalau dia belum gerak, FJ kata FJ nak cancel lah rakaman pada malam ni. Jadi tak jadilah rakaman pada malam tu. Okey, kemudian FJ pun daripada Bagan Serai tau, FJ dah ada kat Bagan Serai sebab FJ nak tengok cuaca. Jadi FJ pun baliklah ke rumah FJ. Bila sampai kat rumah FJ, saudara Apek Guban mesej FJ. Dia tanya FJ nak follow tak? Dia nak tukar jalan lain, jalan belah-belah itulah, jalan Manung apa semua, belah-belah Perak Tengah lah, kat kawasan tersebut lah, ke Parit dan sebagainya. Dia nak ubah ke jalan tersebut sebab mungkin kat kawasan tersebut tak hujan. Jadi FJ pun tanyalah kepada Apek Guban. FJ tanya dia pergi seorang ke ataupun dia pergi jalan dengan member dia ke, nak pergi terjah jalan tersebut. Lepas tu Apek Guban kata dia seorang je. Kalau FJ tak ikut, dia jalan seorang lah. FJ pun macam fikir-fikir balik kan, sebab jalan yang dia nak lalu tu jalan yang memang FJ nak rakam. FJ memang ada plan nak rakam jalan daripada Kuala Kangsar menuju ke Parit apa semua. Jalan tu memang ada plan lah. Jadi waktu tu Apek Guban kata dia pun on the way dah nak gerak ke sana. Jadi dia tanya FJ nak follow ataupun tidak. So FJ pun fikir-fikir balik, follow je lah sebab tak ada apa nak buat kan. Kalau FJ pun tak rancang tau nak pergi sana, nak pergi ke belah-belah sana tu tak rancang. FJ just bawa kamera macam tu, dalam keadaan yang macam tu lah. Maksudnya nak pergi ke jalan tersebut
tak rancang, tak tengok, tak study betul-betul jalan tersebut lah. Cumanya AJ ada baca beberapa kisah yang AJ ingat lah macam tu lah. Tapi AJ tak study jalan mana, tembus mana apa semua, tak study. Yang ini adalah atas inisiatif daripada Apek Guban sendiri, sebab dia dah tengok jalan dan sebagainya. So AJ cakap tak apa lah, AJ follow je lah kan. Sebab senang lah, sebab AJ follow je, AJ just rakam je lah macam tu lah. AJ macam tentang jalan tu Apek Guban yang tengok jalan lah. Jadi kami pun menghala ke Kuala Kangsar. Sampai kat Kuala Kangsar, okey, kami pun nak menuju ke Parit lah. Dia ada dua jalan. Okey, sekejap AJ tunjuk kat korang. Sekejap Okey, AJ tunjukkan dalam maps ni lah. Okey, sampai dekat Kuala Kangsar, okey, dia sebenarnya ada dua jalan tau. Satu jalan yang sebelah, kalau tengok daripada maps ni lah, daripada maps punya kedudukan ni, dia satu jalan belah kanan lalu Sungai Perak, satu lagi laluan belah kiri. Lalu dekat sekitar kawasan Sungai Perak tu jugalah. Belah kiri ni dia lalu Ulu Kenas dan sebagainya. Kalau belah kanan ni dia lalu lalu dekat RNR Sungai Perak, kampung macam-macam yang kami lalu tu. Jadi kami ambil keputusan untuk lalu yang belah kanan tu. Daripada maps ni kami nak lalu belah kanan Sungai Perak ni lah. Laluan kat sini A164. Laluan dia A164. So AJ tanya kepada saudara Apek Guban tu, macam mana keadaan jalan tu, sebab AJ memang tak study langsung. Itu berlaku keadaan malam tu, AJ tak study langsung lah tentang jalan-jalan ni. Dia kata kalau jalan satu lagi tu, jalan yang belah kiri tu, yang jalan A3, kat sini tu dia jalan A3. Jalan A3 tu dikatakan ada banyak kampung. Jadi saudara Apek Guban kata jom kita lalu belah kanan ni, jalan A164. Jadi kami pun jalan lah daripada Sungai Perak tu. Okay, korang tengok daripada ni daripada maps ni, mana entah Kuala Kangsar ni kan. Kami lalu turun. Lepas tu awal-awal tu banyaklah kampung dan sebagainya. Okay, banyak kampung dan sebagainya, sampai ke habis jalan lah. So kalau korang tengok daripada maps ni, ini yang jadi tersilap tu, yang jadi tersilap. Saudara Apek Guban pun mungkin tersilap. Kalau korang tengok daripada maps ni, saya tunjukkan jalan A164 dengan jalan A3, dia keluar Manong tu, nampak tak ada perkataan Manong tu, dia keluar belah kanan A164. So kami outsider lah, sebagai orang luar, itu yang menyebabkan kami tersilap maksudnya tersilap anggap. Kami ingat inilah jalan Manong ke Parit. Ini yang kami ingat jalan Manong ke, sebab kalau kau tengok maps ni memang Manong tu keluar dekat jalan A164. Okay, so kami pun jalan lah sampai ke Parit. So bila sampai ke Parit tu, yang rakaman korang tengok tu lah pada malam tersebut, tak adalah apa benda perkara pelik yang berlaku. Cumanya memang jalan tersebut terpencil sajalah. Kami pun tidak ada rasa macam pelik ke apa ke, tak adalah waktu ketika kejadian tu. Jadi apabila dah habis rakaman, barulah orang kata FJ sebenarnya tersilap jalan. Orang setempat, orang kawasan sekitar ni FJ ucapkan terima kasih lah. Sebabnya kami orang luar, kami tak tahu. Kami tengok maps, Manong tu dekat jalan A164. Nampak tak? Bukan AJ kata saja-saja buat kepala tahu ke apa, bukan. Sebab AJ tengok maps sebagai outsider lah. Jadi dia kata sebenarnya jalan Parit tu kena lalu dekat Tanjung Belanja. Jalan Tanjung Belanja tu A154 tu. Nampak tak? Ada sebelah Sungai Perak tu A154, yang AJ difahamkan lah jalan yang sebenar. Jalan Manong ke Parit tu, jalan yang sebenar dekat jalan A154 ni. Okay, jalan-jalan kampung Pulau Lidi apa semua ni kan, kampung Semat, sampai dekat Manong Police Station. Yang itulah yang mungkin orang kata itulah jalan Parit ke Manong. Okay, jadi AJ kiranya tersilap jalan lah ni. Kalau mengikut orang komen dekat ruangan komen tu, AJ sebenarnya tersilap jalan. So AJ minta maaf sebab AJ memang tengok maps, dan ini dah diberitahu, insyaAllah akan diperbaiki pada masa akan datang lah. Okey, kemudian yang kedua, isu yang kedua berkaitan dengan kenapa boleh pilih salah jalan. Itulah AJ cakap. Okey, dah habis dah tentang tu. Okey, AJ nak jawab persoalan. Ada orang komen lah. Benda ni komen macam ni banyak kali. Setiap kali AJ buat video, mesti ada orang komen yang macam ni, yang menyatakan bahawa jalan tersebut jalan tak ada apa-apa. Beliau selalu memancing lah apalah, dan dia menuduh FJ lah, menuduh FJ yang menyatakan bahawa setiap kali FJ lalu jalan gelap ke, FJ kata tu jalan seram. Ini semua tipu dia tu. Cerita dia macam ni lah. Setiap kali FJ buat rakaman dekat jalan gelap ke ataupun jalan terpencil ke, FJ akan menyatakan bahawa jalan tersebut adalah jalan berhantu, jalan seram.
dia membuat tuduhan seperti itulah, dan dia kata FJ ni penipu lah sebab dia pergi memancing tak ada apa tengah-tengah malam apa semua kan. Dan komen ni bukan satu ni je, ada banyak lagi tempat-tempat lain pun ada komen yang lebih kurang sama lah. Jadi FJ nak menjawab, sambil dah buat video ni FJ nak menjawab persoalan tersebut lah, yang menyatakan bahawa setiap kali FJ lalu jalan terpencil je, FJ kata tu jalan berhantu, jalan seram dan sebagainya. Okey, bagi menjawab persoalan tersebut, untuk pengetahuan korang, kalau korang tengok video sampai habis, korang tengok FJ ada kena gangguan tak? Ada tak FJ nampak hantu ke ataupun menerima gangguan ke sepanjang banyak jalan lah, bukan jalan ni saja, jalan tempat lain ke? Korang tengok ada tak FJ terima gangguan? So tak ada kan, tak ada terima gangguan kan. So bila mana yang AJ kata mention jalan tu jalan berhantu? Cuba cakap kat AJ, sejak bila AJ cakap jalan ni ada jalan seram, jalan berhantu? Tak ada AJ rasa. Ada pun ada lah, mungkin ada sesetengah kawasan. Contohnya jalan tu panjang, mungkin ada berapa bahagian di jalan tersebut yang AJ kata kat sini mungkin mak macam tu je lah. Tapi untuk katakan jalan tersebut berhantu, bukan FJ yang nyatakan jalan tersebut berhantu ataupun jalan tu jalan seram, tetapi berdasarkan kisah yang FJ baca. Itu cerita dia. Bukannya FJ claim jalan tu jalan berhantu, tapi orang yang ceritakan pengalaman mereka melalui jalan tersebut menerima gangguan. FJ baca sebab FJ cari, sebab FJ memang cari kisah-kisah seram. Yang orang komen tu mungkin dia ni kurang membaca lah kot. Jadi dia tak, lagi satu dia mungkin bukan cari cerita-cerita seram, dia buat kerja dia semua pun tak salah juga. Jadi janganlah komen macam tu. Okay? Sebab FJ sendiri pun yang macam contoh FJ pergi jalan seram apa semua, FJ tak mengalami langsung sebarang gangguan ataupun rasa meremang pun, ada setengah jalan memang tak ada rasa meremang langsung. Tetapi dalam masa yang sama, FJ tak katalah orang yang cerita tu bohong. Walaupun FJ dah lalu dah, FJ nak membuktikan okey dia cerita macam ni kan. So FJ sebagai pengkaji cerita seram, FJ pergilah. FJ pergi, FJ tengok keadaan dan sebagainya. Okey, tengok tak ada apa-apa. Lepas tu ada tak FJ cakap, okey yang cerita ni bohong, aku lalu tak ada apa? Tak ada, tak pernah cakap macam tu pun. Sebab kita ni, pengalaman hidup kita masing-masing berbeza. Ada orang dia mungkin berani dan sebagainya, mungkin dia tak terima gangguan. Ada orang mungkin dia lemah semangat. Manusia berbeza. Jadi mungkin dia lemah semangat tu, benda-benda tu mengacau lah. Itu yang FJ nak jawab persoalan yang menyatakan setiap kali FJ pergi lalu macam jalan terpencil, FJ kata jalan seram. Sebenarnya bukan. Sebenarnya FJ dah baca dulu kisah seram yang ada dekat jalan tersebut, barulah FJ pergi. Ada juga orang komen kata FJ try lalu jalan kampung ni ke kampung ni, FJ try lalu daripada sini ke sini. Selalu FJ akan tanya dekat orang komen tu, kalau siapa-siapa perasan lah, ada kisah seram tak kat jalan ni? FJ akan tanya, ada kisah seram tak? So kalau setakat rasa seram pun tapi kisah seram tak ada, FJ takkan lalu jalan tu. Kebiasaannya kalau orang tanya, FJ tolong lalu dekat jalan ni ke kampung ni, ke kampung ni, jalan tu sunyi, rasa macam seram. Lepas tu FJ akan tanya, ada kisah tak kat jalan tersebut? Maksudnya kisah apa-apa lah, orang nampak apa something ke apa. Kalau tak ada kisah, FJ takkan lalu. Walaupun jalan tu gila bapak seram ke apa, FJ takkan lalu pasal tak ada kisah. Tak ada orang diganggu di situ. Dan mungkin makhluk tu mungkin ada kat situ, tapi dia tak mengganggu. Mungkin dia kuat apa tapi dia tak ganggu. So apa FJ nak lalu? Dan dia pun tak kacau orang. So jalan-jalan yang FJ pergi ni adalah jalan yang melibatkan gangguan. Macam jalan Manong ke Parit tu, yang dinyatakan bahawa jumpa restoran tengah malam. Dia bukan malam tau, kalau ikut cerita tu pukul 10 macam tu tau, dia jumpa restoran tu. Lepas tu dia beli mi dia, dikatakan bertukar menjadi cacing. Jadi fahamkan jalan yang tadi lah, jalan yang daripada A154 tu. Okay? Dia dah tersilap jalan lah. Tapi tak apalah, sebab benda ni, kesilapan ni perkara biasa untuk kita lebih better. So FJ pun dah tahu sedikit sebanyak akan jalan di sekitar kawasan tersebut. Kalau yang jalan FJ lalu tu, orang kata tu jalan sayung, jalan senggang lah. Gelaran jalan tu lah, jalan A164 ni. Tapi jalan tu pun boleh tahan lah juga. Bukannya nak kata jalan tu macam boleh better jalan macam biasa ke apa. Sebab kiri kanan dia hutan, tapi sepanjang kita orang lalu tu tak ada apa-apa yang kisah seram dan sebagainya lah. Jadi FJ harap FJ jawab lah persoalan yang menyatakan bahawa FJ sikit-sikit bila lalu jalan yang apa, jalan yang terpencil ke apa ke, FJ kata jalan seram. Tak, FJ kalau tak ada kisah jalan tersebut, FJ tak akan lalu lah. Serius tak akan lalu. Sebab buat apa aku nak lalu jalan yang tak ada kisah? FJ sebenarnya akan pergi jalan-jalan yang ada kisah dan sebagainya. Dan FJ seorang yang membaca lah, kuat membaca cerita-cerita seram ni. Mungkin orang yang tu dia tak baca cerita-cerita seram yang ada, jadi dia pun tak tahu akan kisah seram yang berlaku kat jalan tersebut. Itulah situasi sebenar. FJ harap jelas lah. Sebenarnya malas nak jawab persoalan-persoalan yang
Bagi AJ entah sebab macam tak respect orang pun ada kan, kata orang tipu lah apalah. AJ sendiri pun tak ada pun terima gangguan, tapi tak ada pula AJ kata oh ni kau nak tahu tak, cerita yang orang kena mi cacing tu ada cerita bohong kot, pemandu lori tu bohong, menipu, aku lalu tak ada apa. Tak pernah AJ cakap macam tu kot. Itulah situasi dia. Sebab kita faham situasi tu tak semua kena kat semua orang. Kalau semua orang lalu nampak restoran tu, boleh ambil gambar, ambil video semua kan. AJ kalau nampak restoran tu, AJ berhenti lah. Okay, ni restoran berhantu yang ada mi cacing, korang tengok lah tu pekerja tu, entah hantu entah orang. Takkan situasi macam tu, fikir logik lah. Kalau kadang orang kena tu berdasarkan kerana pengalaman. Okay, satu lagi AJ nak cerita berkaitan dengan sebelum habis ni lah. Kami lalu malam tersebut, kiranya kami outsider. Kalau tanya Apek Guban pun, dia kata dia tak pernah try lagi lalu jalan dekat A164 tu, dia tak pernah try lagi. So kami ni kira outsider lah. Maksudnya AJ tak pernah lalu, Apek Guban pun tak pernah lalu, AJ tak rancang nak lalu jalan tu malam tu. Kemudian Apek Guban dia pun tak rancang sebab dia tukar road. Kira kan kami terjah jalan selama, tapi kami tukar road. Kerana malam tu bukannya kami betul-betul sedia nak lalu jalan tersebut. Sama juga dengan jalan Gelung Pupuyu tu pun, bila dah habis kat Jalan Parit, AJ bertanya ada jalan lagi tak kita nak lalu. Lepas tu dia kata kita try lalu jalan ni, ada satu jalan tu Gelung Pupuyu pun dia abang macam tu lah. Pun pergi jalan Gelung Pupuyu tu pun jalan yang tak rancang. Maksudnya kalau nak kena ganggu tu mungkin kena ganggu lah, pasal kami outsider kan selalu cerita-cerita seram macam ni. Dia akan ganggu outsider, orang yang tak rancang nak lalu jalan tu. Kami dalam situasi malam tu macam tu lah keadaan dia. Sebab tu kalau korang tengok AJ cerita masa buat jalan tu, memang cerita AJ pun sekadar yang AJ ingat-ingat je lah, tak detail. Sebab kenapa tak detail? Sebab AJ tak study jalan tu, nak lalu malam tu. Itulah situasi berkaitan dengan jalan ni. Jadi AJ mention siap-siap, AJ memang minta maaf sebab AJ mention jalan Manung Parit tu, kalau ikutkan penduduk setempat, itu bukan jalan dia. Jalan dia belah kiri daripada maps tu, AJ lalu belah kanan. Jadi AJ minta maaf atas kesilapan tersebut. Disebabkan maps ni tulis Manung tu belah kanan. Okay, AJ minta maaf atas kesilapan tersebut pada penduduk sekitar dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki AJ nak lalu juga. AJ tak puas hati pasal orang kata jalan yang seram tu yang pada Parit ke Manung tu, yang belah kiri jalan tu, orang kata tu yang pemandu lori tu kena. Jadi AJ pun rasa macam AJ jenis bukannya orang yang secepat puas hati lah. InsyaAllah ada rezeki, AJ akan lalu jalan tersebut pula. Kalau ada rezeki lah. Okay, jadi tunggu je video pada masa akan datang. Okay, itu je AJ nak jawab persoalan berkaitan dengan jalan tersebut, tersalah jalan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.